Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merakamkan ucapan tahniah kepada Qari OKU Penglihatan dari Malaysia Muhammad Qayyim Nizar Sarimi yang dinobat Johan Tilawah Al-Quran pada Majlis Tilawah dan Hafaz Al-Quran peringkat antarabangsa MTHQA ke-63 malam tadi. Datuk Seri Anwar menerusi catatan Facebooknya turut mengucapkan tahniah kepada semua pemenang pada majlis berkenaan. Beliau berharap majlis umpama ini bukan sahaja memuliakan Al-Quran, malah meningkatkan kefahaman melalui mesej yang terkandung dalam kitab suci berkenaan. Qayyim yang memperoleh markah 94.9% berjaya mengalahkan 36 peserta lain dari 27 buah negara. Tempat kedua pula dimenangi Areza Bizhania Val dari Iran yang memperoleh 93.30%. Qari Brunei Awang Muhammad Zulhafiz Awang Tengah menduduki tempat ketiga dengan 90.38%. Bagi kategori Korea, peserta Maghribi Sarabel Mamaun muncul johan dengan markah 93.05%. Tempat kedua diisi Rauda Sufian Nur dari Indonesia dengan 92.21%, manakala peserta Filipina Sabaha Patosalik di tempat ketiga dengan 91.50%. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzin Shah berkenan menyampaikan hadiah kategori Qari, manakala Raja Pemaisuri Perak Tuanku Zara Salim bagi kategori Qari'ah. Sementara itu, kategori hafazan dimenangi Qari dari Guinea, Omar Tuari dan Qari'ah dari Algeria, Tebani Cima Enfal. MTHQA bertemakan Perpaduan Teras Malaysia Madani berlangsung selama 6 hari bermula 19 Ogos lepas. Saya tak jangka lah sebab saya tak jangka boleh menang lah. Sebab ramai lagi yang sebenarnya lagi hebat daripada saya. Contohnya macam Tanzania semalam. Saya sampai ketuk-ketuk kursi suara Tanzania, tengok Tanzania semalam. Suara tinggi, tajwid okey, Quran bagus. Tapi Alhamdulillah, rezeki Allah tu luas kata. Jadi saya rasa gembira sangatlah. Syukur kepada Allah dan tak dapat nak diucapkan dengan kata-kata. Sementara itu, tema tilawah Perpaduan Teras Malaysia Madani bersesuaian dengan manifestasi intipati dakwah Rasulullah SAW. Ia bersifat rahmah dan sesuai dengan kemajmukan masyarakat yang berbilang bangsa dan agama. Al-Quran telah membentangkan pelbagai formula Rabbani untuk memperkukuh kesatuan dan perpaduan dalam konteks bernegara. Memupuk perpaduan dalam sebuah negara yang berbilang bangsa dan agama tidak mudah. Namun, ia adalah tanggungjawab yang mesti dilaksanakan dengan penuh beramanah. Konsep Malaysia Madani digarap dan dijadikan sebagai pelantar untuk masyarakat terus mengurak langkah, memperkukuh rasa kebersamaan dan saling berukhuwah. Seiring dengan tema tersebut, program-program penghayatan Al-Quran akan sentiasa diangkat menjadi acara rasmi di peringkat negara demi kepentingan umat Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim beri jaminan isu kos sara hidup tidak dipandang ringan dan menurut beliau kerajaan akan terus mencari jalan bagi memastikan harga barang di negara ini berada pada paras tidak membebankan rakyat. Antara langkah yang telah dilaksanakan ialah meningkatkan pengeluaran produk makanan dalam negara selain pengenalan beberapa langkah tambahan. Tentu kena ada rancangan masa depan. Maknanya pengeluaran lebih banyak. Saya telah arah semua syarikat-syarikat besar kerajaan macam Sime Darby, Guthrie, Felda. Dia kena fikir dah bab ni. Kerana kita import barang makanan terlalu banyak. Malaysia ni tanah subur, tapi kita import semua barang makanan. Ya. Jadi oleh itu
kita ada arah supaya syarikat-syarikat ni juga bawa keluaran hasil yang lebih besar. Beliau berucap merasmikan program jualan Rahmah Mega at Tambun di Ipoh. Penghuni sebuah rumah di Gombak, Selangor terpaksa berputih mata apabila kediaman mereka hangus terbakar. Mereka bagaimanapun dapat menarik nafas lega selepas terselamat daripada bencana berkenaan. Menurut Bomba Selangor, panggilan kecemasan diterima pukul 9.07 pagi. Insiden membabitkan sebuah rumah teres 2 tingkat di Taman Seri Gombak. Sebaik tiba, bomba mendapati kebakaran melibatkan tingkat bawah rumah berkenaan. Api berjaya dikawal kira-kira pukul 9.40 pagi. 80% daripada unit kediaman berkenaan hangus. Tiada mangsa terlibat insiden. Punca sebenar dan jumlah kerugian sedang dikenal pasti. Cubaan membawa masuk keratan ayam sejuk beku digagalkan Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia MAKIS kerana tidak mematuhi syarat permit import di Kompleks ICQS Bukit Kayu Hitam Kedah. Menurut Pengarah MAKIS Negeri Kedah, Hisham Abu Bakar, hasil pemeriksaan mendapati sebanyak lebih 16,000 kilogram keratan ayam dari Thailand yang dianggarkan bernilai lebih RM132,000 cuba dibawa tanpa mematuhi syarat import iaitu nombor lot tidak sama dengan dokumen yang diisytiharkan. Kegagalan mengemukakan maklumat tersebut menjadi kesalahan di bawah Seksyen 15-1 Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011 Akta 728. Jika sabit kesalahan, boleh didenda tidak melebihi RM100,000 atau penjara tidak melebihi 6 tahun atau kedua-dua sekali. Tegas Hisham, pihaknya terus komited untuk menjaga biosecurity makanan negara selain memastikan aspek kesihatan sentiasa dititikberatkan. Sempena persiapan dan sambutan Hari Kebangsaan, ruang udara Putrajaya akan ditutup selama 60 minit bermula esok hingga 31 Ogos dan ia bagi memastikan aliran trafik udara yang selamat, teratur dan pantas sebelum, semasa dan selepas acara lintas hormat dan juga payung terjun. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia menerusi kenyataan memaklumkan nasihat dikeluarkan menerusi penerbitan maklumat aeronautik berhubung kawalan ruang udara dan pengurusan trafik udara di dalam dan sekitar ibu negara. Nasihat itu dihebahkan memandangkan Tentera Udara Diraja Malaysia dan Polis Diraja Malaysia akan menyertai perbarisan Hari Kebangsaan yang dijadual berlangsung 31 Ogos ini. Bermula 26 hingga 28 Ogos, ruang udara Putrajaya ditutup dari pukul 11 pagi hingga 12 tengah hari. Manakala 29 dan 31 Ogos ditutup mulai pukul 9.45 pagi hingga 10.45 pagi. Penyelidikan terhadap manuskrip Melayu lama di Perlis perlu diperluas menerusi kaedah ilmu sains dan teknologi terkini bagi memastikan ia terus dikenali masyarakat tempatan dan antarabangsa. Pemangku Raja Perlis, Raja Muda Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamnulai bertitah bahasa dan ilmu persuratan Melayu sebagai khazanah warisan negara telah menerima pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Antaranya Hikayat Hang Tuah dan Hikayat Aceh yang diangkat dan diwartakan sebagai warisan dunia oleh Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Baginda turut menyarankan agar kementerian dan institusi pendidikan tinggi menitikberatkan pengukuhan adat, adab dan bahasa dalam kalangan generasi muda. Raja Muda Tuanku Syed Faizuddin bertitah ketika merasmikan Seminar Antarabangsa Integrasi Alam dan Tamadun 2023 dan Semalu 3 di Universiti Taksin di Songkhla, Thailand.
Keuntungan bersih Sam Darby Berhad meningkat 32.2% kepada 1.46 bilion ringgit bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023 berbanding 1.1 bilion ringgit tempoh sama tahun lepas. Ia didorong keputusan lebih baik daripada operasinya di Australasia selain keuntungan daripada penjualan hartanah di Hong Kong. Dan berikutan prestasi kukuh berkenaan, syarikat itu berhasrat untuk mengembangkan bahagian perindustrian di Australia. There is huge demand for metals, not coal, but copper, lithium, cobalt, all this sort of stuff. And all of that is going to be mined. And where are all these metals? They're all in Australia, right? Which is why, one of the reasons why we've got into Cav Power, because they have a very copper-rich area. And that is why we got into on-site. On-site supplies rental equipment. Sementara itu, Sam Darby turut mengumumkan rancangan untuk melupuskan perniagaan hospital dan tanah seluas lebih 3,000 hektar di Labu Negeri Sembilan dan ia bagi mengurangkan peminjaman berikutan pengambilalihan 61.2% kepentingannya dalam UMW Holdings Berhad daripada Permodalan Nasional Berhad bernilai 3.57 bilion ringgit. Pendaftaran Seminar Percukaian Kebangsaan SPK 2023 bagi Belanjawan 2024 kini telah dibuka bermula 18 Ogos lalu. Seminar akan berlangsung pada 18 dan 19 Oktober secara dalam talian. SPK merupakan acara tahunan yang dianjurkan Lembaga Hasil Dalam Negeri Hasil bagi menyampaikan maklumat terkini dan pemahaman lebih jelas berhubung pindaan akta yang ditadbir hasil susulan pembentangan Belanjawan 2024 yang dijadual pada Oktober nanti. Seminar ini juga bakal menampilkan barisan penceramah berpengalaman termasuk pegawai-pegawai kanan hasil serta ahli panel profesional. Dua topik utama bakal dikupas iaitu cadangan bajet 2024 dan pelaksanaan e-invoicing di Malaysia, mekanisme dan manfaat kepada rakyat. Pendaftaran boleh dibuat menerusi portal pendaftaran seminar seperti pautan yang tertera. Tindakan seorang wanita memanjat kabel untuk turun dari bangunan terbakar menyelamatkan nyawanya. Kebakaran berlaku di sebuah apartmen 3 tingkat di Buenos Aires, Argentina pagi semalam. Warga emas berusia 65 tahun itu dilihat berpaut pada kabel yang tergantung dari beranda bangunan di tingkat atas. Dia menggunakan kabel itu untuk turun ke bawah sebelum disambut anggota penyelamat. Walaupun berjaya menyelamatkan diri, wanita itu tetap melecur 70% di bahagian badan dan kepala. Dia dihantar ke hospital untuk rawatan. Punca kebakaran sedang disiasat. Kejohanan Badminton Dunia 2023, 3 gandingan bergu negara Aaron Chia Suwoyik, Perlitan Amtina dan Cheng Tanji Tong Iwi cemerlang menewaskan lawan masing-masing untuk mara ke suku akhir. Pertembungan berlangsung di Royal Arena Copenhagen menyaksikan juara bertahan Aaron Woyik bangkit dari ketinggalan untuk mengatasi juara sukan Olimpik dari Taiwan, Li Yang Wan Chiling 21-16 pada set pertama. Meskipun diberi tentangan sengit pada set berikutnya, namun gandingan negara yang berada di ranking keempat dunia itu kekal tenang untuk terus menguasai set kedua dengan kemenangan 21-18. Bergu pilihan ke-6 kejohanan dari China, Liu Yuchen Ong Zuanji menjadi halangan wakil negara itu di peringkat suku akhir. Sementara itu, bergu utama wanita negara Perlitan Amtina melakar kejutan dengan menumbangkan pilihan keempat dari Jepun, Mayu Matsumoto Wakana Nagahara 21-14, 22-20 untuk mara ke suku akhir. Bergu pilihan ke-10 kejohanan itu seterusnya akan berhadapan dengan bergu pilihan ke-6 dari China, Zhang Suzian Zhang Yu. Turut cemerlang bergu campuran pula Cheng Tanji Tong Iwi yang menewaskan wakil Perancis sekaligus mara ke suku akhir.
Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Saya Miza Usni Muhammad. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.